أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surah 16, baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surah 16, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf. Maka wajib beriman ia dengan maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf. Maka tu tafriq pada kata terdahulu, wajib atas tiap-tiap mukallaf menerima sekalian barang yang didatangkan yang didatangkan dengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib percaya dengan sekalian barang yang mengkhabar, yang mencerita ia Rasulullah dengan barang bersekalian yang gaib. Tafriq dia, maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan segala rasul dan segala nabi sekalian lah dah. Segala ni sama je tak? Segala dengan sekalian. Segala rasul, sekalian rasul. Segala rasul, sekalian rasul lah. Kita kalau sebut segala ni ke sama je, segala dengan sekalian. Kalau kita cakap lah segala yang ada ni ke sekalian yang ada. Ni cakap ramai-ramai ni lah. Segala yang ada atas masjid ni, segala yang ada ke sekalian yang ada. Sekalian tau. Kalau siapa kata, ni ingat segala yang ada, segala apa pula? Kamu tu lah. Segala sekalian yang ada. Tu segala dengan sekalian. Tu kira logat kita. Kalau sebut segala, jadi pengong kitanya. Segala yang ada dalam masjid ni, segala ni lapu tau. Kipas angin tu segala tau. Sekalian. Tak apalah, segala lah. Segala rasul, maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan segala rasul dan segala nabi. Sebab apa? Sebab segala rasul, segala nabi ni adalah barang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak segala rasul dan segala nabi ni, beriman dengan segala rasul dan segala nabi ni atas jalan ijmal. Tengok molek ejaan ijmal tu.
atas jalan ijmal. Ijmal ni atas jalan ringkas, atas jalan kasar, atas jalan borong. Borong tu ayat tu guru. Satu lagi yang tafsil. Tafsil tu apa? Runcit. Apa? Taklah. Biasa ayat tu guru kalau sebut ijmal borong. Tafsil terpusat lam. Tafsir ni terperinci lah, tapi takkan nak panggil runcit tau. Di borong ni kan orang beli borong, kemudian jual dia ucik-ucik lah pula gitu tau. Tapi ayat tu guru ijma' secara borong dia kata, mana secara kasar, secara ringkas. Tafsil secara halusi, secara terperinci, secara satu-satu. Tu tafsil. Hak ni beriman dengan segala rasul dan segala nabi atas jalan ijmal. Macam mana atas jalan ijmal ni? Atas jalan ijmal ni macam mana? Dengan makna ini menjadi taswir. Taswir apa taswir? Gambaran, nak cerita. Beriman atas jalan ijmal ni peseng mana? Ada. Dengan bahu dia panggil ni, dia nak taswirkan, nak bagi gambaran. Beriman dengan segala rasul dan segala nabi ni, sekalian rasul dan segala nabi atas jalan ijmal, atas jalan ringkas kasar ni macam mana? Beriman cara ijmal ni dengan makna i'tiqad kan. Mukallaf kena i'tiqad, kena berpegang di hati bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak. Beberapa banyak pula, ramai lah kalau kita kan dah. Tadi segala, ni banyak pula, kita ramai. Bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak, beberapa ramai rasul dan anbiya alaihi mussalatu wassalam. Itu cara ijma'. Berpegang bagi Allah ni ramai rasul-rasul, nabi-nabi. Hak 25 rasul tu, tu tafsil, tu perici. 25 je, dah ramai nabi-nabi, rasul-rasul. Ramai mana? Dia akan cerita di bawah tu. Tapi permulaannya wajib beriman bagi Allah Ta'ala ni, rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala lantik ni ramai. Itu ijman. Ni hak berkaitan dengan rasul. Kalau pergi pada malaikat, gitu juga. Beriman dengan malaikat atas jalan ijmal. Ramai banyak malaikat. Malaikat ramai ke banyak? Kalau malaikat, kalau orang ni, kalau banyak, pelik sikit lah, ramai lah. Kalau malaikat, banyak ke ramai? Ramai? Banyak Dia beza apa ramai ke banyak Kita kalau ramai orang, kalau banyak barang. Banyak barang bawa. Banyak barang. Kalau ramai orang, kalau malaikat, ramai. Ramai malaikat kita. Banyak malaikat. Dah lah, itu logat kita je. Jadi kalau cara ijma', bagi Allah Ta'ala banyak malaikat. Banyak tak banyak malaikat lah yang paling banyak sekali makhluk Allah Ta'ala. Satu paling besar, satu paling banyak. Malaikat paling banyak sekali. Malaikat tak mati-mati. Setengah ulama menyatakan air wuduk kita tu jadi malaikat pula. Air wuduk kita tu Dalam malaikat tu paling banyak, tak mati. Air wuduk pula, setengah ulama mengatakan Tuhan jadikan malaikat pula. Beriman cara ijma' macam mana? Banyak malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ijmal. Hak tafsir, dia akan cerita di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail tu lah. Itu tafsir, seorang-seorang tu.
malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy. Ha tu hak tafsir. Kalau kitab pula macam mana? Bagaimana cara ijma? Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Banyak. Hak tafsirnya 4 buah. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah tu je. Hak kitab yang diturunkan. Banyak. Itu cara ijmal. Ijma satu, tafsir satu. Yang kita duduk bilang rukun iman tu, itu ijma tu. Mana? Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian kitab. Beriman dengan sekalian rasul. Ni ijma belakang ni. Ada ni. Beriman dengan sekalian malaikat. Tapi yang didedahkan kepada kita 10 malaikat. Malaikat hafazah, malaikat hamalatul arsy. Oh, sekalian banyak tu ah. Tak. Lepas tu kenapa beriman dengan sekalian malaikat? Lepas tu cerita malaikat pula ketua-ketua hak 10 tu. Diketuai oleh 4. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Hak 4 tu hak bapak dia, hak malaikat. Tapi rukun iman bukan beriman dengan malaikat 10. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman dengan sekalian kitab. Tapi yang duk cerita kitanya Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Adakah sekalian kitab tu Pak? Hak sekalian tu ijma. Hak 4 kitab tu tafsir. Beriman dengan sekalian rasul. Yang kita duk ngapa rasul 25. Sekalian rasul tu selama 25. Dan kita belajar budak-budak macam mana dulu. Memang kita beriman sekalian malaikat. Tak ada kata beriman dengan Jibril, Mikail. Tak. Sekalian malaikat. Sekalian kitab. Sekalian rasul. Hak rukun iman. Apalagi pada malaikat, hak 10 tu je. Kitab, Taurah, Injil, Zabur dan Quran 4 je. Rasul, rasul 25 je. Sekalian kok mana sekalian? Ini beriman ni. Ini beriman ni. Beriman dengan sekalian. Kalau tak beriman dengan sekalian, mana rukun iman kita? Beriman dengan Jibril, Mikail, Israfil 10 tu je. Tak jadi rukun iman gitu. Beriman dengan Taurah, Injil, Zabur dan Quran saja. Bukan beriman dengan 4 kitab. Beriman dengan sekalian. Ni, beriman dengan sekalian rasul. Rasul 25. Bukan beriman dengan rasul 25. Rukun iman tajuk dia lah. Beriman sekalian rasul. Bukan beriman dengan rasul 25. Tak. Rukun iman ingat baik tu. Beriman sekalian. Atas jalan ijmal. Atas jalan tafsir barulah pergi pada rasul 25. Ni ngajar bab iman ni. Satu peringkat. Tapi tak ada dah orang faham malaikat 10 kitab 4 saja. Tak ada dah. Rasul 25 orang sahaja. Tak ada. Mana? Cuma sekalian malaikat. Apa maksud sekalian? Sekalian kitab. Sekalian rasul. Apa maksud dia? Ya, kadang-kadang kita ni tak pandai nak cerita. Tapi di pegangan kitanya, gitu yang kita berimannya. Kita bukan beriman Rasul 25. Kita beriman dengan sekalian Rasul. Tak beriman mana? Bagaimana ni? Ada kitab ni kata ni. Dengan makna ni taswir dia. Mana pun beriman dengan segala Rasul, segala Nabi ni. Atas jalan ijma ni macam mana? Dengan makna i'tiqad kan. Ni berpegang iman ni. Ni rukun yang keempat ni. Bahawa bagi Allah Ta'ala itu beberapa ramai Rasul dan Anbiya alaihi mussalatu wassalam. Apa lagi? Ramai mana? Hak banyak tu dia kata dia bawa. Ni hak ni secara ijma ni hak rukun yang keempat ni. Tak gitu kita. Gitulah kita duk pegangnya.
Nabi Rasul ramai. Kenapa 25 je yang kita duduk hafal? Dah tahu nak cerita dah. Itu tafsil. Itu perici. Macam kita bicara sifat Allah tu lah. Takkan sifat Allah 20. Sifat Rasul. Takkan sifat Rasul 4 je. Sifat Allah 20 tu tafsil. Perici satu-satu. Sifat Rasul 4 tu tafsil. Ada ke orang beriktikad sifat Allah 20 je? Ada? Tak ada orang iktikad gitu. Ada orang iktikad sifat Rasulnya 4 tu je. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 tu je sifat Rasulnya. Dah banyak lagi sifat-sifat lebihnya pada manusia. Sifat berani. Mana ada Rasul berani? Kenapa gitu? Tak ada sidik, amanah, tabligh, fatanah je. Tak ada Rasul berani. Lepas tu Rasul macam mana? Nakut. Gitu. Tak ada. Tak ada orang pegang gitu. Tapi kenapa timbul 4? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu tafsil, perici. Hak ijma'. Satu peringkat lagi pula. Tapi kalau kita nak ajar anak cucu kita biar jelas lah. Dulu-dulu orang ajar kita tak jelas mana. Orang dulu ajar kita tak jelas mana pun. Sebab masa mereka ilmu terhad. Jangan samakan kita dengan orang dulu. Orang dulu ilmu terhad. Jauh daripada orang mengajar. Kejahilan, kekurangan baik ilmu di antara kejahilan yang dimaafkan oleh Allah. Bukan sengaja nak jahil, tapi tak ada orang ngajar. Tu dulu. Sekarang tak dah. Orang mengajar kata reti. Kita nak belajar ke tak ambuh je. Nak kekal jahil ke nak berilmu, kita pilih lah. Ada peseng tak mau belajar, tapi saya ikhlas, janji ikhlas. Ada peseng gitu. Ada orang peseng jahil tak mau belajar. Kalau tak mau belajar semayang bang macam mana? Hati kita ikhlas, dia kata. Janji ikhlas. Janji ikhlas. Hukum mana janji ikhlas? Janji ikhlas ni kena buat molek. Lepas tu ikhlas. Kena buat molek dulu. Ni nak ikhlas aja. Dah buat? Buat tak betul pun sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa? Maha mengetahui sebab dia tak tahu. Memang Allah Ta'ala tahu yang kamu tu jahil. Dan Allah Ta'ala tahu yang kamu tu mengekali jahil, tak mau belajar. Dia kata Allah Ta'ala tahu dia jahil. Kamu jahil kan apa? Tak tahu kamu jahil kerana kamu tak mau belajar. Ni ayat tak mau belajar. Dia kata Tuhan tahu, kemudian janji dia ikhlas. Tak kena sangat-sangat tu. Buat molek dulu, kemudian kena ikhlas. Buat molek dulu. Macam biasa orang baloh masa bulan Ramadan tadarus Quran tu lah. Dia bacanya salah, tak belajar. Tegar, merah telinga nak marah. Saya baca salah pun saya ikhlas, dia kata. Tuhan tahulah saya tak pandai. Yang awak semua tu baca sedap, ikhlas kedak dah tahu. Orang lain pula baca sedap tu ditomah ikhlas kedak. Yang dia tu baca salah, ikhlas. Baca salah tu berdosa, dosa pun ikhlas. Ada tak berdosa ikhlas tau? Jangan main orang sekarang ni. Berdosa pun ikhlas juga. Lepas tu orang baca sedap tu, baca betul dengan guru tu, nak nyoho dia kata. Nak tanding tu, nak tengok siapa pandai. Mentang-mentang lah dia pandai, kita tak pandai. Tuan tahulah kita tak pandai. Memang Tuan tahu. Dan Tuan tahu kamu tak mau belajar. Memang jahil kamu tu salah. Ni mulut ni di hari akhirah kena tutup ni. Dia punya jawab tetap jawab. Ngalah tak sama sekali. Jawablah ke mana-mana pun. Itulah di hari akhirah akan ditutup. Lidah tak boleh nak bercakap.
Tuhan tahu dia jahil, dia ikhlas. Jadi orang dulu lain. Kekurangan orang dulu kerana pada masa mereka ilmu tu agak kurang. Masa kita lain. Masa kita ni ilmu sudah terbuka. Jadi kita nak ajar malaikah ke, kitab ke, rasul ke, sifat Allah, sifat Nabi ke, kena bagi molek. Ijmal dengan tafsil. Macam dahulu dalam kitab Faridatul Faraid ni. Nak membicarakan sifat Allah, dimulai terlebih dahulu dengan hak ijmal, cara ringkas. Barulah secara tafsil tu kan. Hak di awal kitab dahulu. Dalam kitab Faridatul Faraid ni. Selepas daripada permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Itu permulaan agama. Dimulai di musyrik 5 dahulu. Di musyrik 5 tu kan, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tu atas jalan ijmal. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Walau turun ke bawah, dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu yang wajib diketahui atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Dan setengah dari sifat kesempurnaan, sifat kamalat itu, barang yang wajib diketahui akan di atas jalan tafsil, iaitu 13 sifat atau 20 sifat. Sifat kesempurnaan, sifat kamalat tu atas jalan ijmal. Ni dalam kitab Faridah jelas. Macam sini. Beriman dengan segala rasul dan segala atas jalan ijmal, dengan makna i'tiqadkan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa ramai rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Atas jalan ijmal, yang mana rasul-rasul semua ni di antara barang yang didatangkan dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai bicara aqaidul iman yang 50 tu atas jalan masyhur lah. Atas jalan muktamad 36. Atas satu jalan lagi 58. Tapi jalan yang masyhur sifat 20, aqaidul iman yang 50. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Jadi hak aqaidul iman yang 50 ni terkandung di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asasah bicara permulaan agama. Nak pergi pula kepada hak rukun-rukun iman yang lain. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah, maka wajib kita beriman dengan sekalian. Kita beriman dengan Allah. Permulaan agama ni mari mana Nabi yang bawa datang. Jadi bukan kata malaikah, kitab, rasul, hari kesudahan sahaja masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan beriman dengan Allah sendiri pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu dalam kitab Faridah seolah-olah Muhammadur Rasulullah tu satu lauk, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Seolah-olah bukan faham mana Allah, Nabi Muhammad besar daripada Allah. Tu dah akan jadi gitu. Tapi kenapa seolah-olah dan kita kata gini? Kerana beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tu sendiri masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi yang mengkhabarkan, Nabi yang menceritakan berkaitan dengan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita malaikah, bukan kita, bukan malaikah, bukan kita, bukan rasul dan hari kesudahan sahaja
masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekarang nak pergi kepada Muhammad Rasulullah lah ni. Dengan bahawa percaya dengan sekalian barang yang mengkhabar ia Rasulullah dengan barang dan sekalian gaib-gaib atau dahulu. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi SAW cerita rasul-rasul yang lain. Ni hak golongan sesat lah. Ni golongan yang dipanggil anti hadis. Golongan anti hadis ni jangan main. Dia punya hujah akal dia. Kalau kita orang-orang kampung ni makan ke dia lah. Dia pun tanya, Al-Quran sempurna lengkap ke tidak? Al-Quran sempurna lengkap ke tidak? Kita berjawablah sempurna lengkap lah, itu kalamullah. Dan kalau Al-Quran sempurna lengkap, kamu nak pakai hadis buat apa lagi? Ada ni. Dia tanya, Al-Quran sempurna lengkap ke tidak? Mesti tidak sempurna lengkap. Dan kalau sempurna lengkap, nak tambah hadis buat apa? Ada golongan anti hadis. Golongan ni dia jarum Yahudi Nasara nak tolak Muhammadur Rasulullah. Itu je sebenarnya. Dia nak tolak Muhammadur Rasulullah. Yahudi Nasara kan, Allah sebagai Tuhan mereka tidak tolak. Walaupun pegang mereka tu dah sudah kufur. Tuhan ada anak, Tuhan ada, tu karut-marut dah. Tapi Allah sebagai Tuhan mereka tak tolak. Muhammadur Rasulullah, itu mereka tolak. Jadi puak anti hadis ni nak tolak Muhammad Rasulullah lah. Lepas tu dia mengucap, dia tolak. Dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Bila mengucap dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kamu hanya mengaku Nabi Muhammad Rasulullah. Kamu tolak Nabi Adam, kamu tolak Nabi Nuh, kamu tolak Nabi Hud. Dia kata gitu. Sebab kamu kata Muhammad Rasulullah. Walah, bukan Muhammad Rasulullah saja Nabi, bukan. Itu sama dengan nafi isbat asyhadu an la ilaha illallah. Nafi isbat asyhadu an la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah, bukan Nabi Muhammad. Tiada Nabi melainkan Nabi Muhammad jua. Bukan. Dia kata kita ni syahadah yang kedua dia tak, mereka ni tolak syahadah yang kedua. Mereka yang mengucap syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tolak Nabi Adam sebagai Rasulullah, tolak Nabi Nuh sebagai Rasulullah, tolak Nabi Idris sebagai Rasulullah, tolak Nabi Soleh sebagai Rasulullah. Sebab apa? Nabi Muhammad je Rasulullah. Siapa kata Muhammad je Rasulullah? Makna jarum dia tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi akan bahawasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan Nabi Muhammad sahaja utusan Allah. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh apa semua. Kita berimanlah dengan Nabi-Nabi yang lain. Sebab apa? Sebab apabila kita beriman Nabi Muhammad utusan Allah, utusan ni bawa apa? Bawa ni cerita malaikat, cerita kitab, cerita Nabi-Nabi, cerita hari akhirah, cerita bau kuhakan.